الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقرتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baiklah, rahimakumullah, mudah-mudahan rahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucap syukur alhamdulillah kerana kita masih lagi diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi tetamu-tetamu rumah Allah, untuk berada dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang keduanya, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Jadilah kamu orang yang bertakwa di mana sahaja kamu berada. Haitsuma syi'ta. Maksudnya bertakwa itu ialah takut kepada Allah dan mengharapkan kasih sayang Allah. Kita takut kepada Allah. Lalu di mana sahaja kita berada, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu berada dalam tembok yang tak ada siapa pun nampak kamu rasa takut kepada Allah. Sebab tu di antara salasun munjiat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 benda yang akan menyelamatkan kamu. Mana benda 3 ni kalau kamu buat, selamatlah kamu dunia dan juga di akhirat. Maka di antara 3 benda disebut al-munjiyat, yang najah, yang selamat kamu itu ialah khasyatillah fis sirri wal alaniyati. Kamu takut kepada Allah dalam keadaan kamu sendirian ataupun kamu berada di khalayak ramai. Sebab beza. Kita masa kita sendiri, tak ada orang, siapa-siapa pun tak ada. Kita seorang je. Kita kalau jumpa duit sebagai contoh, ketika tak ada orang, jumpa kat depan surah, orang tak ada belakang, kita jumpa taklah banyak, dalam 1000 USD. 1000 USD, kita beli 1000. Kita boleh fikirlah kepala kita, tak pernah sabar jemaah prima ni tak ada duit dolar, mesti duit orang kafir kan, mesti orang kafir, maka halal kita ambil duit dia ni. Nampak. Perasaan kita di antara ketika ramai jemaah dengan tak ada orang, biasa tak biasa? Pasti akan berbeza. Dia rasa tak ada orang nampak kan. Haitsu ma kunta, di mana saja keadaan kamu berada, kamu kena bertakwa, takut kepada. Sebab apa? Bila sunyi tadi seorang-seorang diri jumpa duit. Kalau seorang-seorang diri jumpa dengan awet, betul awet lah, kena confirm betul-betul lah awet tu. Takut benda lain je. Habis petua orang tua, kita kata kena tengok ke celah kangkang. Tengok menongging. Kalau tak nampak kaki, maka itu hantu. Orang tua kata, bila kita tahu, kita tak pernah buat. Tapi cepat buat lah, nampak tak kaki. Rasa kan tak nampak kaki tak? Mana nak nampak kaki terangkat? Orang tua kata, kalau tak nampak kaki, itulah hantu. Dia kata. Jadi beza kita kalau kita temu perempuan ketika di khalayak ramai, temu perempuan ketika kita sendirian. Temu duit ketika orang ramai, temu duit ketika tak ada orang. Pasti akan berbeza. Sebab tu Nabi SAW sebut, kamu akan selamat kalau kamu takut kepada Allah, hal kamu sendirian atau hal keadaan kamu itu bersama orang ramai, kamu akan selamat. Nabi tahu dah, sebab jiwa kita akan berubah. Jumpa duit RM1, RM10, RM100, RM1000, jiwa kita akan berbeza-beza tu bila jumpa. Tu nafsu kita, bukan jiwa, nafsu. Nafsu kita akan berbeza-beza. Kamu akan selamat kalau kamu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kamu sendirian ataupun kamu dalam khalayak ramai. Itu satu, kata Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu juga akan selamat, akan sejahtera, kata Nabi, apabila kamu ar-ridha fil al-adlu fil ridha wal ghadab. Kalau kamu boleh berlaku adil terhadap orang yang kamu suka dan orang yang kamu benci, kamu akan selamat. Sebab kita biasanya kita akan buat adil kepada orang yang kita sayang, tapi kepada orang yang kita tak sayang kita akan benci. Kita tak akan buat adil. Ayat ni kena baca kepada pemimpin negeri dan negara. Kamu kena buat adil kepada siapa yang kamu perintah, walaupun kamu tahu masa pilihan raya baru ni dia tak sokong kau. Sebab sekarang dia dah jadi rakyat, sekarang dia dah bayar cukai. Cukai yang dibayar, walaupun dia tak undi kita tetap dia bayar cukai. Dan cukai itu pula dipunangkan semula kepada rakyat di bawah. Dulu dia tak sokong kau, tapi oleh kerana kamu buat adil dengan sebaik-baik keadilan, pasti dia akan sokong kamu nanti. Tengok Nabi besar ni, bukan ustaz ni besar, Nabi yang besar. Al-adlu fir ridha wal ghadab. Kamu buat adil lah kepada orang yang kamu benci dan kepada orang yang kamu suka, kamu akan selamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat. Nabi besar. Takkan tak percaya kat Nabi? Nak percaya kat siapa lagi? Kau tak percaya kat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Percaya kat Nabi. Kata kena buat adil. Adil kepada orang yang kita benci, orang yang kita sayang. Orang sayang memanglah kita boleh buat adil, tapi orang yang kita benci, orang kita tak suka, payah. Kita tak suka kat anak kita pun kita suruh beli rokok, dia tak nak pergi. Pergi sekolah patut RM5, RM2 je bagi. Tak dengar cakap abah sangat. Ambil lah RM2 untuk kau. Tapi kalau anak ikut suruh, beli rokok. Beli rokok kat abah, terus beli rokok. Bukan sekotak, 2 kotak tu dia beli. Pergi sekolah RM5 bagi, RM10 bagi. Sebab sayangnya kat dia. Itu baru anak. Bayangkan orang lain lagi. Dan yang ketiganya al-qasdu fil ghina wal faqar. Kalau kamu boleh berqasdu, beriktisad, berekonomi, berjimat cermat ketika kamu dalam keadaan kekayaan dan kamu dalam keadaan kefakiran, kamu akan selamat. Sebab biasanya kita apabila dalam keadaan kesenangan dan sebagainya, kita akan berbazir-bazir, bermewah-mewahan. Kalau kita dah ada kelebihan, ada kaya dan sebagainya. Sebab itu Nabi pesan, kamu hendaklah berekonomi, berjimat cermat, walaupun ketika itu kamu kaya raya, kamu banyak duit yang dimewahkan, jaga. Sebab kebiasaannya kita ni akan berjimat kalau lah kita tak ada duit. Tak ada tanya orang makan gaji. Saya ingat dalam askar dulu, hujung bulan, cook house tak ada orang. Cook house, rumah masak tu tak ada. Tengok 25,000, tak ada orang. Ada lah, kalau daripada camp tu 300 orang, orang bujang yang ada dalam 100, 200 ke 300 orang, kita masak untuk dia, tak apa 50 orang makan. Sebab gaji. Cuba 10 hari bulan sampai 15 hari bulan, lambat masak sikit marah. Apa ni? Ada kerja kita masak. Masak lambat Sebab apa? Sebab gaji tak ada. Bermewah-mewahan ketika kaya, bersusah-susah ketika susah, barulah kita nak cermat-cermat. Itu tidak akan selamat. Begitu itu kita laksanakan kepada keluarga. Begitu juga dalam sebuah negeri, begitu juga dalam sebuah negara. Perlu beriktisad, berekonomi dalam keadaan ekonomi kamu teguh ataupun tidak, kena berekonomi. Jangan bermewah-mewahan. Tak boleh. Kena ambil iktibar ni. Pemimpin-pemimpin kena ambil iktibar, kena ambil kiraan ni. Walaupun kita layak untuk bisnes kelas dan sebagainya, kenapa tidak kita duduk dalam kelas yang biasa? Sebagai contoh, kenapa ketika ekonomi merudum barulah sama-sama? Boleh je, sampai sama je. Bahkan orang duduk kelas ekonomi lebih awal sampai daripada orang duduk bisnes kelas. Sebab tayar belakang jatuh dulu, baru tayar depan. Jadi orang belakang sampai dulu. Naik kapal terbang, ekonomi sampai dulu, bisnes kelas duduk depan, nampak sampai. Ekonomi touching dulu, baru sampai. Cuma turun, dia turun awal lah. Dia turun awal. Maksudnya
sebuah negeri, sebuah negara, sebuah keluarga mesti berhemah dalam apa jua ekonomi kehidupan dia, walaupun dalam keadaan dia kaya, walaupun dalam keadaan dia susah. Kamu akan selamat. Tiga ini adalah akan menyelamatkan diri kamu. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, sudah pasti apa yang kata Nabi daripada Allah. Allah suruh Nabi kata, Nabi akan kata, wa ma yantiqu anil hawa wa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi SAW berkata-kata melainkan dengan arahan Allah. Dia tidak berkata-kata dengan nafsu baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang tiga benda ni buat baik-baik, kamu akan selamat, kata Nabi SAW. Sebab dia kata, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kita tak boleh nak ukur baik manusia itu di atas masjid, di atas surau, baik semua. Tak boleh nak ukur manusia itu baik ketika berada bulan Ramadan, semua baik. Tapi kita ukur di luar daripada masjid, di luar daripada Ramadan, di luar daripada pakaian sembahyang, di luar daripada kawasan kita, di luar daripada awasan ahli keluarga, di luar daripada awasan ibu dan ayah kita, tengok kita baik ataupun tidak. Itu ukurannya. Kau di masjid, di surau, cantik, pakai serban elok, pakai jubah rida, cantiknya, ya Allah, sejuk, perut mak mengandung. Cuba buka jubah, buka serban, tengok. Sebab tu jubah dan serban rida ini untuk hati. Jubah kalah hatimu, serban kalah hatimu, rida kalah hatimu. Bukan zahir sahaja, tapi hati begitu berserban, lalu nak buat jahat kita fikir banyak kali. Orang hulur rasuah fikir, kalau aku ambil, aku jual maruah negara, bla bla bla, fikir banyak kali. Sebab Allah bagi simple conclusion dalam hidup kita, senang je. Allah kata, membuat baik aku masuk dalam syurga, membuat jahat aku masuk dalam neraka. Habis, itu je. Tak payah banyak fikir. Allah bagi sikit je. Jahat, ini dia, aku bagi garis panduan. Ini jahat dia, ini baik dia. Baik, syurga. Jahat, neraka. Habis. Tak ada hengki-bengki. Clear cut. Clear. Apa lagi tak ada hengki-bengki lah. Dia tu pencuri lah, neraka. Dia tu berzina lah, neraka. Dia tu semayang, syurga. Dia tu jaga mak bapak dia baik, syurga. Dia tu selalu dengan surau, dengan kuliah, syurga. Simple je. Tapi dia tu cepat taubat masuk dalam golongan syurga balik. Dua benda tu je, simple sangat-sangat. Allah tak menyusahkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah bebankan hamba-Nya melainkan apa yang hamba mampu untuk buat. Adalah Allah bebankan kita setiap hari suruh pikul surau. Oleh kerana engkau jadi Islam, maka nak lampu pikul surau setiap hari. Ada? Tak boleh, tak mampu. Engkau orang Islam, wajib engkau setiap hari pergi bunuh orang kafir. Ada? Tak ada. Yang dia bebankan dia apa yang kita mampu buat. Setiap hari tutuplah aurat kamu. Malu tengok ke orang. Malu orang tengok aurat kamu. Tutuplah aurat. Rambut kepala ni bukan aurat. Malu tau. Sebab kali kamu tu ada lebay. Tak malu. Malu tutup dah. Malunya rambut di kepala tu bagi kita nampak cantik, rambut kerinting. Tapi bagi orang tengok, ini anak negro ke rambut kerinting. Tutuplah kepala kamu. Tu dia. Maknanya Allah beban tu kemampuan kita buat. Bukan tak mampu, kita mampu. Itu segi aurat, segi sembahyang. Allah suruh awal-awal, Allah suruh 50. Allah dah tahu dah, dia tak mampu, tapi Allah nak tengok. Di mana Allah bertemu Nabi SAW ketika ambil sembahyang Sidratul Muntaha? Adakah Allah berada di Sidratul Muntaha? Tak. Hanya pada ketika ambil solat itu sahaja, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu sahaja berada pada ketika itu di Sidratul Muntaha. Bukan Allah itu berada di atas arasy. Kenapa Allah sebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Allah berada di atas arasy dalam keadaan beristiwa. Kenapa? Makhluk yang paling besar yang Allah jadikan adalah arasy. Makhluk yang Allah jadikan yang paling besar adalah arasy. Allah nak menceritakan walaupun itulah makhluk yang paling besar, tetapi
aku berada atas dia lagi. Dia besar, sudah pasti besar tu, lebar tinggi cukup sifat. Bumi ni tak lawan lagi arash. Tapi aku Ar-Rahman yang bersifat pengurus, ala atas. Kalau kau kata arah itu besar, aku atas lagi besar. Tidak semestinya duduk di situ. Jangan kita kata bila Nabi SAW terima sembahyang di Sidratul Muntaha dan Isra wal Mi'raj, Allah berada di arah. Tidak. Bagaimana pula dengan Nabi Musa bermunajat kepada Allah Ta'ala untuk melihat wajah Allah, lalu Allah timbulkan cahaya. Wahai Musa, tu tengok cahaya. Pensang Nabi Musa di mana? Di Tursina, Mesir. Adakah Allah berada di Mesir? Jangan sebut macam tu. Allah, dia yang azali dan tak ada yang lebih besar daripada dia. Letaklah di mana-mana pun tak ada letak, sebab dia ada di situ. Jadi Allah ada di mana? Tak ada di mana. Wujud bila makan, dia ada tanpa ada tempat. Tempat tu pun dia buat. Tempat tu dia buat. Langit bumi di antara wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Langit bumi dan di antara langit dan bumi itu bukan terjadi dengan sengaja. Allah jadikan. Di celah-celah tu ada udara, ada awan, ada apa dan sebagainya. Bahkan itu Allah jadikan. Jangan dengar orang kata, oh Allah ada atas arash. Tak. Allah itu hebat dia. Mana menunjukkan ketinggian. Bukti tu orang tu berdoa tu, tangan angkat ke langit tu, mesti Allah di langit. Masa sembahyang ada ke mana? Ada ke langit ke? Ada ke Kaabah? Kiblat sembahyang adalah Kaabah. Kiblat doa adalah langit. Kiblat doa ke atas. Duduk di mana-mana pun tetap di atas. Sebab kaedah kita minta dengan orang ni, kita minta, Tuhan, tolonglah Tuhan, saya lapar Tuhan, tolonglah. Mana? Ni nak minta dengan dia mesti macam ni. Adab minta. Takkan tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan, saya lapar ni Tuhan. Mana? Ni doa kiblatnya adalah langit. Bukan Allah berada di langit. Kena faham. Ini tak faham itu dia kata Allah la ta'arash. Kau terjemah direct je. Ar-Rahman ala arsy istawa. Jangan pegang baik-baik. Baik. Hai suma kunta, di mana saja kamu berada, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, rasa takut, rasa gerun dengan Allah Subhanahu wa taala, kamu akan selamat. Kita akan selamat kalau kita rasa di mana saja kita keberadaan kita itu sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dah letak dah malaikat kiraman katibaini, dua yang mulia untuk menulis segala amal kita baik ataupun buruk akan ditulis oleh kiraman katibain. Kiraman maksudnya dua malaikat yang mulia, katibaini yang sentiasa menulis. Dia tak pernah lekang. Ada suatu ketika yang dia tak tulis. Bila raf'ul qalam an salasin, terangkat qalam malaikat itu daripada 3. Maknanya malaikat tak tulis kalau kita buat anin naim hatta yastaiqas, daripada orang yang sedang tidur sehingga dia sedar. Orang yang sedang tidur tiba-tiba dia buat maksiat, maka malaikat tak tulis dia tu. Mana maksiat dia? Dia sedang tidur, tiba-tiba dia rabak kawan dia sebelah. Dia tidur, nikah, pegang kawan tu rabak dia, malaikat tak tulis. Dia tengah tidur, tiba-tiba dia pergi toilet, dia bagi kawan dia, dia lok jeng kawan tu. Allah tak tahu kenapa malaikat tak tulis. Dia tengah tidur, dia merigau pergi rumah janda sebelah, juga malaikat tak tulis. Merigau, dia buka pintu, kebetul pula janda tu pula buka pintu sebelah, sama-sama sahur, tak ada buat apa-apa pun, habis keluar. Kalau dah malaikat tak tulis, kenapa akak ambil kira juga? Mimpi tu lelaki, mimpi dia mimpi. Malah tak ada mimpi janda kat pejabat tu suka kat saya. Maka kenapa bini dia? Mimpi je kat, tak ada apa-apa pun, bukan dia buat mimpi tu. Tak ada orang yang boleh melakar untuk bermimpi. Kalau boleh melakar untuk bermimpi, saya nak bermimpi jumpa dengan Nabi SAW setiap malam, bermimpi tawaf di Baitullahil Haram. Tapi tak boleh kita nak buat. Nak lukis, aku nak bermimpi malam ni untuk pergi ke sana. Tak boleh, tak jadi. Kita hanya mampu berusaha.
Yang menentukan dia yang maha kuasa. Tu kena ingat yang tu ingat baik-baik. So Allah tak taklifkan apa yang kita tak mampu. Dia taklifkan apa yang kita mampu. Sebab itu bila seorang itu tidur, maka dia mengigau, tak sedar lagi, dia keluar pergi curi sama dan sebagainya, maka dia tidak dikira dosa pada dia. Anil na'im, anil majnun hatta yafiq, daripada orang yang gila sehingga dia sedar daripada kegilaannya. Maksudnya orang yang gila kalau dia buat jenayah syar'i, maka dia tak boleh dihukum. Dia gila tapi dia dibunuh orang, maka dia tak boleh dikisos sebab dia gila. Raf'ul qalam. Dari segi magistrat mahkamah saya tak tahu. Dari segi syariat lepas, sebab dia tak dikira bersalah kerana bukan daripada kehendak dia. Dia gila, bukan dia buat gila, lain. Ni memang dia gila. Anis sabiyyu hatta yablugh, daripada baby, budak sehingga dia balik. Maknanya masa kita kecil, dosa kita tak ditulis. Kecil lagi kita umur tak tahu lagi mana di ayam, mana coklat, Ferrero Rocher, bertukar lagi. Tapi tiba-tiba dia pergi berzina, contoh. Ya, umur 3 tahun tak tahu apa satu. Tiba-tiba dia pergi panjat budak. Tak berdosa dia. Dia tak berdosa. Sebab Raf'ul qalam, terangkat qalam malaikat tak tulis setiap kesalahan budak sehingga yablugh, sehingga dia balik. Maknanya kalau kita berani buat masyarakat, maksudnya kita belum balik lagi. Tak balik. Walaupun umur 40 boleh jadi. Tak berapa cerdik, tak balik. Jadi Allah taklifkan kita apa yang kita mampu buat. Dia tak akan taklif benda yang tak mampu. Mudah, baik syurga, jahat neraka. Itu simple. Tak ada yang hengki-pengki di situ. Jelas arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyahu bi ulumihi fid dharain. Thumma amin, muka surat 171 pada kitab Al-Jawi. Kitab Umi tak tahu muka surat apa? Syekh sama, satu juga Jawi juga. Takut yang ada yang beli yang Umi Tajuknya ialah tugas pertama, cara-cara memilih sahabat. Tengok baik kita dah baca al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mengikut agama khalil, teman dia. Falyanzur, maka lihatlah ahadukum, seorang kamu, man yukhalil, siapakah ia temannya. Kita boleh kenal seseorang itu melalui teman. Kita asalnya tak isap rokok, kita berkawan dengan orang yang suka memancing, banyak agar, banyak nyamuk, lalu dia ulur rokok, kita pun isap sekejap untuk elok daripada nyamuk, agar mari serat muka kita dan sebagainya. Kita tak suka karaoke, tapi lama-lama kawan kita karaoke, kita akan jadi karaoke. Kita dah tua dah, umur 60 lebih. Lagu orang zaman sekarang lagu muda-mudi. Kita tak pandai nak ikut, kita berkata tak pandai. Tak apa, marilah main-main. Dalamnya ada berapa lagu apa ni? Lagu Pok Ye Ye ada, mula-mula tak nak. Pok Ye Ye ada. Buka tengok, oh lagu ni lagu ni ada lagu Cujana. Pandai mula 3 kali tukar gigi palsu patah. Nyanyi lagi. Saya minta maaf lah, siapa yang duduk Mersin, saya duduk Mersin dulu karaoke masa tu di kedai makan, bayar RM1 satu lagu, naik atas petang, kita duduk makan minum tu ada 10 pakul lagi ngetek pun naik. Okey, jadi karaoke memang step karaoke, kita tengok orang muda, yang muda nyanyi, kita tak pelik mana, biasa sebab kita muda juga lagu-lagu baru-baru lah. So kata naik, cucu buat naik, cucu ke anak kan gitu lah. Kenapa apa? RM3 cucu lagu masuk 3 lagu. Nyanyi mikrofon cucu kalau tekan boleh 10 lagu nak tarik nafas macam nak pakai inhaler.
Kata dia lepas, kata dia lepas ni. Macam naik Bukit Tujuh, Gua Musa. Lagu dah jalan, dah muzik kan. Lirik karaoke tu dah keluar berapa kali dah. Tak ada napah lagi. Codana Ahilah sayang adik Suzana. Ya Allah, letih tu. Kata siap. Ambil lagu. Tanya pula budak, siapa tu? Oh, dia ni otak tu. Bang, otak. Kita pakai biasa lah, tak pakai lebay pun. Wah, mana tu? Wah, tadi mana? Kelantan, Ponceh. Orang Kelantan. Banyak yang duduk Mersing ni, Kelantan Terengganu Pahal. Dia kan nelayan kan. Jadi dia nak berhibur. Bolehlah berhibur tapi agak-agak lah. Nak berhibur sampai macam tu sekali dipapah dah, letih dah, inhaler dalam mulut pun nak juga. Maka kita tengok Khalil, teman dia. Jadi kita teman lama-lama kita akan ikut kawan dengan orang yang berjual minyak wangi, walaupun tak beli, walaupun tak pakai, lama akan wangi. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang buat besi, bukan nak bagi kawan, kain kamu akan percik dia akan bau, dan juga kain kamu mungkin akan cari terbocor dan sebagainya. Itu perumpamaan yang clear kepada kita. Mana dalam memilih kawan, pilihlah kawan yang terbaik untuk kehidupan kita, kerana dia boleh bawa kita ke arah kebaikan. Kalau hanya ni kaki ngetel, dia akan ngetel. Oi, ngetel, beres bawa ngetel. Kau balik pukul 1, pukul 2, bala dengan bini. Bini using apa? Bukan using aku nak cari orang lain dah. Menatai mana duduk nak gigi persu 3 kali tukar dah. Tak ada orang nak dah. Cumanya using takut salah rumah. Mata tak apa nampak dah dah. Balik pukul 12, pukul 1 duduk tengok wrestling yang ada kampung. Kopi secawal, tengok wrestling sampai pukul 2 pagi. Kalau tengok ke kampung, mana-mana kedai yang ramai orang masuk minum air kopi, tengok wrestling, kedai tu tak maju. Kedai tu tak ada untung sebenarnya. Nampak ramai orang kita nak masuk, tak boleh. Memang kedai tu tak ada untung. Tengok CD wrestling, orang duk gusti tu, kopi secawal je. Hak lain semua tambah air masuk. 5 porsi je. Ada dengan 20 orang. 5 porsi dalam dengan 20 orang. Semua tengok kopi belakang. Orang lain nak masuk makan mi Bandung semua tak boleh sebab dia tengok Aisyah tambah Aisyah. Jadi tak ada pendapatan pun orang kampung. Hidup gila orang tu lah. Jadi kalau itulah kawan kita, maka gitulah kita akan jadinya. Maka di sini diperturunkan oleh musannif siapakah yang perlu kita pilih. Maka kata dia di sini ada 5 syarat. Yang pertama, orang yang berakal. Carilah, temanlah orang yang berakal. Maka tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang bodoh. Saya baca dia bukan kata kau orang bodoh Mana tidak ada kebaikan kita bersahabat dengan orang yang bodoh, kerana akibatnya akan membawa kepada permusuhan dan menyakitkan hati. Dia orang tak pandai, orang jahil lah. Bodoh ni ada 2 jenis. Satu bodoh azali yang dijadikan asal. Ada ni bodoh jahil, tak nak belajar macam mana perasaan, nak jaga perasaan kawan dan sebagainya. Ni tak guna. Mana dia buat bodoh dia. Dia yang buat bodoh. Kalau dia bodoh, betul bodoh, dia tak erti, tak faham daripada azali lagi, tak apa. Kita tahu dah, ini bodoh yang dibuat-buat, jahil dia. Tak faham bagaimana kaedah untuk kita berkawan dan sebagainya. Tak pandai menjaga hati kawan-kawan. Sembarangan dia ikut kepala dia je, dia ikut penguh dia je, dia ikut bengi bengkel dia je. Dia tak kira bengkel orang. Kena kira juga hidup kita bermasyarakat ni. Yang kita kira kita je. Kita kira aku. Jangan aku. Sebab kalau sebut aku, kita takbur macam iblis dah. Akhir sekali hancur, musnah. Jangan. Sebab kita rasa aku gede, aku hebat, aku begini. Kau kira kau hebat, kau tak jumpa orang yang lebih hebat. Kau rasa kau tak pernah nampak orang dah hidup dah 40 tahun tak pernah nampak orang. Mungkin pada usia kau 41 tahun kau terkajak kau orang. Kau jangan ingat kau selamat sampai kau sudah. Aku dah 40 tahun tak pernah semua orang. Ya, kalau 40 tahun sehari itu yang kau nak kena.
Hebat-hebat Fir'aun, kerajaan ini beribu-ribu tahun hancur lebur, dimusnahkan oleh Nabi Musa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaya-kaya Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di laut. Tak ada apa yang kita ada, tak ada kuasa pun kita, jangan kita rasa sombong, jangan rasa bongkok dengan apa yang kita ada. Allah bagi kita ada kelebihan ilmu, jangan sombong dengan ilmu kita. Belum tentu lagi kau betul-betul ihdinas siratal ujung, takut nanti. Jangan sombong dengan harta kita. Boleh jadi suatu hari nanti kalau Allah tarik apa kedana. Jangan sombong dengan status kedudukan kita. Kalau Allah nak cabut, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah mampu memberi kerajaan kepada siapa yang nak beri, dan Allah boleh cabut mana-mana kerajaan yang Allah nak cabut, dan Allah boleh hina siapa yang Allah nak hina, dan Allah boleh angkat martabat siapa yang Allah nak angkat martabat. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi jangan dia buat bodoh, jangan dia buat jahil. Dan sepaling baik yang engkau dapatkan daripadanya ialah engkau terselamat daripada mudaratnya ketika ia berusaha untuk memberi manfaat kepadamu. Jadi oleh kerana itu yang kita hendaklah jauhi mereka yang jahil ataupun yang bodoh, kerana mereka ini tidak menguntungkan dirimu. Kerana musuh yang berakal itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Musuh yang berakal lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Musuh tapi dia ada ilmu, berakal, lebih baik daripada sahabat kita, kawan kita tapi bodoh. Sebab apa? Sebab kalau kita berlawan, dia bodoh, dia bagi idea pandangan yang menyebabkan musuh boleh membunuh kita. Tapi kalau musuh itu berakal, kita boleh ambil pelajaran, iktibar daripada kemenangan suatu peperangan daripada musuh, sebagai contoh. Tapi kalau tak pandai ataupun bodoh, walaupun kawan kita, habis. Kau tembak je, kau bunuh je. Sebab dia tidak menguntungkan. Dalil dia dalam satu bait yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dalam hal ini Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah berkata, wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Jangan kamu bersahabat dengan saudara, dengan seseorang yang jahil ataupun yang bodoh. Wa iyyaka wa iyyahu, jauhilah dia. Fakam min jahilin arza haliman hina wa akhahu. Berapa ramai dah orang yang jahil itu merosakkan. Orang yang jahil itu telah membinasakan orang yang alim ketika ia bersahabat dengannya. Orang alim dia ada ilmu, tapi penasihat dia, kawan dia tu orang yang jahil ataupun orang yang bodoh. Berapa ramai dah musnah orang yang berilmu di kawannya. Dia ustaz lah sekarang, ustaz. Kawan dia tidak ustaz. Ada ustaz. Baru azan asar tadi. Kita dah sambunglah dulu ke mai pusat ni. Alah, maghrib pun lambat. Dan sikit lagi. Tak boleh lah ni. Wow, bukan selalu ustaz, sekali-sekala je. Kita tak ada ustaz, kita tak boleh ustaz. Mana pencari go utama. Kita punya orang puji macam tu kak. Angin. Syekh Rabbuna. Nampak tak nasihat dia apa? Kita selalu sembahyang awal, tapi oleh kerana kawan kita kata sembahyang, tapi jenis sembahyang lambat, jam. Ni, berapa ramai dah orang yang alim telah dijadikan sebagai bukan musuh, membinasakan orang yang alim kerana pujukan kawan kita. Isaklah rokok ni, habis hargah muka tu, nyamuk banyak ni. Tak boleh rokok ni. Bukannya selalu ustaz, sekali-sekala je pun. Allah ustaz, berkira ustaz. Nampak? Sayyidina Ali sebut, fakam min jahilin arda haliman hina wa akhah. Berapa ramai dah orang yang jahil memusnahkan, membinasakan orang yang
alim. Mana sejarah telah membuktikan. Kemudian sambung lagi kata dia, yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u ma syaa. Seorang itu akan dinilai, yuqas ni dikias. Seorang itu akan dinilai mengikut tingkatan sahabat yang ia berjalan dengannya. Kita tengok itu, kawan dia betul, dia pakai tudung elok, tapi kawan dia pakai seluar lagi, tudung tak pakai. Sebab benda yang tak elok ni mudah orang ikut. Benda yang tak elok, benda yang elok susah orang ikut. Benda yang tak elok mudah sangat. Kau musim-musim panas ni kau pakai tudung tak rimah ke? Tanya kawan dia. Aku okey je, angin kena je. Lepas tu aku tengok kawan aku, bila dia pakai tudung musim panas ni, dia berpeluh naik. Ruang-ruang peluh kat sini, merah macam kurak. Kau nak naik kurak? Alah, bukan aku tengok pun kita. Buka dah sekali-sekala. Tak boleh, ayah aku marah. Maka ayah kau marah, kau berkira sangat. Ayah kau tu pakai seluar pendek main bola okey je. Dia pandang kat tu pula ni. Inilah kawan yang tak baik, merosak dan memusnahkan. Kata Sayyidina Ali lagi, walisyai'in 'ala syai'il maqayis wa asbah. Kerana bagi seseorang, bagi segala sesuatu itu ukuran dan keserupaan. Yang ni yang Nabi SAW sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh dengan satu kaum, maka dia sama dengan kaum tu. Siapa yang berperangai dengan perangai Yahudi, tengok orang Yahudi buat, kita pun buat, maka sama. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tengok orang Yahudi, orang kafir sangat, buat rambut ada longkang, kita pun buat rambut ada longkang juga. Longkang ni ya, siapa yang buat tu? Korok-korok. Siapa yang buat tu? Fashion yang belah sini ada lorong tikus tu. Siapa yang buat tu? Haji Yusuf buat kerja buat rambut. Cuba tengok, buat juga, jaga aku cukup. Ayana aku, dia buat tiru orang kafir. Tapi kalaulah kita berpakaian kebetulan sama, tak jadi masalah. Contoh seluar slack, orang yang pakai pergi kerja kan, hampir semua Yahudi pakai, kita pakai tu tidak tasyabbuh. Ini tasyabbuh. Tasyabbuh, tengok Nabi SAW bila masuk kepada kota Madinah, masuk mana Yasrib, dia tengok kebanyakan orang berpuasa pada hari Tasu'ah, hari Ashura kan, hari Ashura. Dia kata, baguslah dia puasa hari Ashura, aku nak puasa. Sahabat kata, ya Rasulullah, hadha yawmul Yahudi je puasa 10 tahun. 10 hari Ashura ke 10 Muharram tu orang Yahudi je puasa. Kita mana boleh tengok Yahudi? Kalau aku hidup amul qadim, tahun depan aku akan berpuasa pada hari Tasu'ah. Aku akan puasa pada hari ke-9 Muharram. Maka kita sunat berpuasa 9 dan 10 Muharram. Itu cerita dia. Maksudnya tak nak tasyabbuh dengan mana-mana kaum pun. Apa jua yang kita buat, ini ada hari lahir bubuh, ini tak buat nombor 72, 7 batang 2 batang, tak buat nombor 72, tak mati-mati, 2 batang tak mati, last sekali mati juga, kena gigi pelestu jatuh. Atakik orang asli kata, tahu dah nak padam, pasang buat apa, bodoh orang Melayu. Orang asli kata tu, dia kata bodoh orang Melayu, tahu dah nak padam, pasang buat apa. Kita pasang kata nak tiup, apa, tak ada beza, kata orang asli. Kalau dah orang asli kata macam tu, kita buat juga, bodoh kita. Sebab majusi yang sembah api. Sebab itu makruh kita tidur ketika matahari tenggelam dan ketika matahari terbit. Makruh. Sembahyang pun tak ada. Ada ba'diyah lepas subuh, tak ada kan? Matahari tengah terbit. Takut nanti orang yang majusi kata, tengok orang Islam pun sembah matahari, cahaya. Bukti dia Allah.
tunduk sujud ketika matahari sedang menaik subuh. Lepas asar dia tak ada. Sebab apa? Matahari sedang tenggelam. Dua-dua tu tak dibenarkan sembahyang sunat dan tak dibenarkan tidur. Tu sebabnya. Ni kita tak apa tidur. Oh, tidur bangun pening. Tak tahu. Malah saya daripada PD nak kuliah di Kelang, di Pertanian Jaja Taman Medan. Setengah jam 45 minit kot rehat kejap atas kursi, kesadarkan anak suruh tidur, suruh kejut kan dari pukul 6.30 nak pergi sana. Dia berkejut 6.30, balik bangun kuliah kita buka mata duduk lah. Kuliah apa? Hari ni hari Senin kan. Dia pun tengok subuh kau terfikir subuh. Subuh tak ada kuliah. Balik suruh kejut ada kuliah. Kuliah apa? Mengaku kat anak. Kuliah apa? Kuliah Maghrib apa? 6.30. Dia nampak subuh 6.30 pagi. 6.30 pagi mana ada kuliah subuh dah. Balik belakang dah. Lepas tu orang masuk room. Mau kuliah lah Taman Medan. Oh, dia 40 duduk sembang dengan anak ke 40 minit. Duduk sembang, duduk agiu dia. Kuliah pada ni. Otak kita tidur lepas asar. Dia boleh mewarisi penyakit gila dan juga nyanyuk. Jangan tidur lepas asar, jangan tidur lepas subuh, kecuali selepas naik matahari syuruk. Selepas waktu duha. Walil qalbi 'alal qalbi dalilun hina yalqa. Dan maka begitulah hati ke hati, halnya hati yang menyerupai hati yang lain. Walil qalbi 'alal qalb, daripada hati ke hati. Maksudnya kita ikut kehendak hati seseorang itu. Mana kita buat yang terbaik. Kita tengok dia, dia ni bagus sungguh sembahyang dia khusyuk, kita tengok dia, ikut dia. Ia akan menunjukkan dalilun hina yalqa, sebagai dalil menunjukkan hubungan ketika adanya pertemuan. Kita akan nampak di situ mana dia ni betul-betul jujur, betul-betul ikhlas. Maka kita akan tiru dia. Ada dua benda yang kita boleh dengki, itu dengki ilmu dan dengki harta. Kita tengok dia ni, ya Allah, harta banyak tapi dermawan dia. Dia ni ilmu banyak sebab dia suka menuntut ilmu. Awal-awal dia telah datang ke rumah Allah. Itu contoh dia. Boleh dengki dalam dua keadaan. Harta yang banyak dan dia jadi orang yang dermawan. Ilmu yang banyak tapi dia tidak pernah rasa sombong. Bahkan dia menggunakan ilmu dia untuk kebaikan. Maka inilah orang yang berakal. Maka ini adalah kita jadikan sebagai teman dalam hidup kita. Pasti menyeronokkan, pasti ia akan memberi manfaat dalam kehidupan kita. Tu yang pertama, pilih kawan yang berakal, bukan yang bodoh. Dan yang kedua, orang yang baik akhlaknya. Itu rakan yang kedua yang perlu kita pilih, yang baik akhlaknya. Imam-imam dulu, termasuk Imam Syafi'i kita, Imam Malik dan banyak imam-imam yang lain, guru-guru kita yang lain, dia belajar akhlak dahulu baru belajar agama. Maksudnya dia berakhlak dulu. Tak salahlah orang-orang tua kita dulu ajar akhlak, ajar anak-anak berakhlak. Daripada kecil lagi, sedari kecil merah lagi ajar dah. Jalan depan dua tunduk. Kita akan tengok, budak ni, orang Kelantan kata berjuruhnya budak ni. Mana eloknya bila jalan depan tu nak letak, Allah tangan depan orang tu. Orang tengok situ. Walaupun dia tengok atas main bola ni, hoha tu, soal lain lah. Maksud depan ni, berakhlaknya, nilainya pada akhlak. Bukan nilai pada CJ, bukan nilai pada status, bukan pada harta, tapi pada akhlaknya. Tak guna CJ sama besar dengan suara prima tapi akhlaknya tak ada. Cakap sembrono je, hentam semacam dia, sumpah sana sini, tak guna. Tak guna pakai serban besar bakul deriai pun kalau menyumpah penuh mulut. Tak guna pakai jubah lama walaupun memijak tai ayam kalau menyumpah seranah je. Tak guna. Jadi nak pilih kawan, pilih tengok akhlaknya. Akhlak 3 hari orang boleh menyamar tau.
Maksudnya boleh akhlak baik 3 hari, tapi selepas kita tengok beberapa ketika baru kita tahu akhlaknya yang sebenar. Yang itu jadikan kawan, bukan masa 3 hari. Sebab itu nak kenal seseorang itu, kenalah dia ketika bermusafir dalam masa 3 hari. Kita boleh kenal seorang itu boleh buat kawan ataupun tak boleh. 3 hari boleh kenal dah. Bawa jemaah pergi umrah, 3 hari kita kenal dah. Hari pertama, oh cantik, hari sampai kat airport, tolong akak beg, tengok baik tu. Ada situ dah tunjuk dah perangai. Beg kau lah, beg aku lah. Dah tahu dah. Itu memang nafsi-nafsi. Lillahi ta'ala. Beg kita, okey. Ya, ini beg kita, okey. Habis dapat beg dia, duduk seru. Kita hak sana duduk cari lagi, pusing sana, pusing tak ada. Dia jumpa dia dua. Dia pergi Masjid Quba. Dia tak jumpa cari selipar. Bukan nak balas dah, tak jumpa cari selipar. Selipar makna beli kau 100 lebih. Adidas, bukan Abibas. Adidas, tu original. Adidas, bukan Abibas ataupun Abidas. Adidas original 100 lebih. Mok pula jenama apa tahu, mahal-mahal lah tu. Bagi cerita ada apa, ustaz saya mari dia anak bagi selipan, hak ni harga 400.5, hak ni harga 100.5, ada kaki pun ratus-ratus, bahkan ribu-ribu. Masuk Masjid Quba tak ada selipar. Oh, tak tolong cari selipar kami tu, tak ada selipar. Ada hak cerita dia juga dalam hati dia. Ustaz, masuk beg dia kat airport pun dia tak tolong beritahu. Tak ada tunjuk lah Ustaz. Atau bagai nyucuk dia panggil Firestone, batu api. Saya cari Ustaz, biar lah. Dia masuk pintu lain, dia keluar pintu lain, tak jumpa sampai kiamat pun tak jumpa lah. Pada kata orang curi lah. Salah masuk pintu. Masuk pintu mana dia panggil? Pintu ni rupa yang kita ingat baik ni. Kat tanah kau, dekat tanah pintu sana. Jadi tu ada sengih lepas Adidas. Dia tunggu tuan dia. Tapi kita carilah, maksudnya 3 hari kita akan kenal perangai seorang. Sebab tu Nabi SAW sebut 3 hari berjalan musafir mesti ada ketua satu jadi kepala. Kalau tiga-tiga akan jadi kepala. Huru-hara dia buatnya nanti. 3 hari kita akan kenal mana kawan, mana lawan dan sebagainya. Maka pilihlah yang ada akhlak. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang jahat perangainya, iaitu orang yang tidak dapat mengawal dirinya ketika marah dan ketika ia dirangsang oleh nafsu syahwatnya. Bukan dirangsang ni, bukan rangsang untuk bersetubuh ni, maksudnya kehendak nafsunya lebih besar. Dirangsang nafsu, mana dia ikut kehendak hawa nafsu. Jangan kan kita berkawan dengan orang tak ada akhlak, marah saja je nampak, tapi mulut penuh segala binatang di langit akan disebut binatang di laut, akan habis sebut. Hatta binatang darat khinzir pun disebut. Kepiah kepala ketayak ada ni. Makan babi semua, makan babi kau makan ubi, aku babi. Ubi makanan babi. Ya, memanglah dia makan. Kita tak letak pagar. Betul aja, yang mana ada pagar? Jadi babi dia makan ubi. Kita kata babi makan ubi aku. Memang babi. Menyumpah penuh mulut. Sumpah apa babi, aku tak sumpah babi pun dia babi dah. Aduh ya Allah, tak payah sumpah lah bang, babi. Sedap bunyi. Ingat pada mulut dia lupa. Tak lewat kawan lah. Tak lewat gu dia kata. Takut kita jadi macam tu juga. Babi kok. Takut ni akhlaknya tak ada, tak dapat kawan nafsu ketika marah, ketika dirangsang oleh nafsu dan syahwatnya. Dan Sayyidina Al-Qamah telah menghimpunkan segala akhlak yang baik dalam wasiatnya kepada anaknya ketika ia hendak mati. Al-Qamah berkata wallahu a'lam. Bukan dia kata wallahu a'lam, kita berhenti setakat tu. Bab panjang ni, wahai anakku, apabila engkau mahu bersahabat dengan seseorang, maka buatlah persahabatan dengan orang yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prinsipal untuk dijadikan teman orang yang berakhlak. Pesan Al-Qamah. Ingat tak cerita Al-Qamah? Cerita apa Al-Qamah? Ingat tak? Al-Qamah sibuk buat benda sunat, tak hiraukan ibu bapa kan? Bukan cerita tu kan? Yang tak boleh mengucap kan? Himpun kayu api semua sekali untuk dibakar. Lalu maknya memaafkan, baru mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu
Itu kisah dia lah, kisah. Jadi kita akan tengok nanti prinsipal yang diajar oleh Al-Qamah untuk memilih sahabat untuk dijadikan teman di kalangan orang yang baik akhlaknya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala, mendapat redha Allah dalam apa jua yang kita lakukan dan yang kita laksanakan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.